الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oleh itu, sesiapa yang berharap akan pertemuan mesra dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang baik dan janganlah dia syirik dalam ibadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sekali lagi dapat berkesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat pula pada malam ini mengambil sedikit ruang masa antara maghrib dan isyak untuk kita mendengar pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini berada pada tanggal 12 hari bulan Rajab. Artinya lebih kurang dalam 50 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang bila sebut bulan Ramadan ini, kita akan teringat suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut kepada kita, lis-shain farhatani, farhatun 'inda liqa'i rabbih wa farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. 'Inda liqa'i rabbih. Dalam ayat ini sebut فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Oleh itu siapa yang berharap akan pertemuan dengan Tuhannya. Liqa'. Hadis tadi sebut وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Sahabat sekalian, daripada sekarang kita kena buat preparation untuk menghadapi puasa Ramadan Al-Mubarak. Supaya puasa yang kita tunaikan itu ialah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah. Tadi saya lihat tadi ada 2-3 muslimat. Saya yakin mereka berbuka puasa. Mana boleh sebelum orang azan dia tak makan, orang azan dia makan. Itu berbuka puasa. Sebahagian lagi boleh jadi belum sampai lagi ke sini. Itu yang tuan-tuan nampak malam ni kurang sikit. Ataupun ada program lain, saya tak tahu. Boleh jadi mereka berbuka puasa di rumah. Sekejap lagi dalam 10-15 minit sampailah mereka agaknya. Saudara yang saya kasih sekalian, malam ini kita nak bincang tajuk bertemu Allah Subhanahu wa taala yang kita nak kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj kaitan dengan salat dan juga jihad. Ada 3 situ. Isra wal Mi'raj, salat
dan juga jihad sehingga jam 9 malam sahaja, ataupun pendek sikit daripada itu. Tengok keadaan. Kalau ustaz rajin, panjang sikit. Kalau ustaz malas, pendek sikit, insya-Allah. Tuan-tuan doa yang pendek sudah. Sahabat yang saya kasih sekalian, walaupun ulama dia tidak bersepakat mengenai tarikh berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ni ulama tak sepakat. Sebahagian besar ulama berpendapat bahawa ia berlaku dalam bulan Rajab, bulan sekarang lah. Maka kita duk dengar banyak ustaz-ustaz duk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, panjangkan umur kami sehingga masuk bulan Ramadan. Maknanya dah mula dah. Bulan Rajab tu dah mula dah. Dah mulalah kita berpuasa, dah mulalah kita memperbanyakkan kita punya puasa, kita sembahyang sunat kita. Jadi anak-anak tuan imam pun duk baca ayat suruh bangun tahajud. Bangun tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut. Kesilap saya baca tadi? Silap. Betul lah. Bagus tu. Jadi anak murid tegur ustaz. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Tadi ayat mana? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ni ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jangan bertukar pula dua tadi. Hak mana betul ni? Kacau kita dah. Kalau ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah kamu beri peringatan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut juga, bangunlah sedikit pada waktu malam. Dah mula dah. Mana masuk bulan Rajab ni kita dah mula dah. Ini di antara sahabat sekalian sunnah Nabi SAW. Kita dah mula dah mengarak langkah menunaikan ibadat-ibadat dalam bulan Rajab, Sya'ban lagi banyak, Ramadan lagilah insya-Allah. Peristiwa Isra ini dirakamkan dalam suratul Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini menjadi dalil kepada kita berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tarikh berlaku sepakatnya tak berlaku di kalangan ulama, tapi wajib kita beriman berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang cukup menggugat keimanan manusia yang ada waktu itu. Menggugat keimanan kerana peristiwa Isra ini ialah peristiwa yang luar biasa. Kalau pergerakan waktu itu daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin memakan masa 30 hari pergi, 30 hari balik.
Tapi Allah yang maha suci, subhan, maha suci Allah, yang tak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat, tak terikat dengan jarak segala benda, telah melakukan peristiwa ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana matlamat kepada berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ada dua yang besar. Yang pertamanya ialah untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk menerima ibadat salat 5 waktu sehari semalam. Jadi yang ni, yang detail hadis ini kita tak bacalah. Tuan-tuan selalu dengar hadis ini panjang. Matlamat yang pertama untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sekaligus dengan itu ialah untuk menerima ibadat salat 5 waktu. Satu-satunya kefarduan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit sana ialah ibadat yang berkait dengan solat. Itu sebab tajuk dia Isra' Mi'raj, solat dan jihad. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut kepada kita 3 perkara yang sangat disukai oleh Allah. Kalau kita nak Allah suka kita, kita kena buat perkara ini. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Bukan suka. Dia tak sebut yuhibbullah, yang disukai oleh Allah, tapi ahabbu, yang paling disukai oleh Allah. Akbaru, sangat besar. Ahabbu, sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Baginda menjawab, salat pada waktunya. Yang pertama, salat. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti kepada 2 orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi ada 3 perkara yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita buat, Allah sangat sayang pada kita, Allah suka kepada kita. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada 2 ibu bapa. Siapa-siapa yang masih ada ibu dan ayah, tolong ingat yang nombor 2 ini. Kerana yang nombor 2 ni nanti, kalau kita ingat-ingat panjang umur, dia ada kaitan dengan puasa yang kita tunaikan. Hadis, sewaktu Nabi menaiki mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Bila sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah? Naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Kata Nabi, masa aku nak naik tangga mimbar tadi, datang malaikat Jibril. Dia sebut antara lain, kata malaikat Jibril, bu'dun, binasalah. Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Binasalah sesiapa yang bertemu Ramadan
kemudian tidak diampunkan dosanya. Bu'dun man zukirta indah falam yusalli alaik. Binasalah sesiapa yang disebut namamu di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bu'dun, tak ingatlah sebab saya tak apa hadis. Sebut boleh takut salah. Bu'dun, setiap lepas Nabi doa, malaikat doa, Nabi sebut amin, perkenankanlah ya Allah. Selepas doa tadi, amin, perkenankanlah. Yang ketiga, bu'dun, siapa ingat? Ustaz tak ingat, saya lagi tak ingat kata. Binasalah sesiapa yang ada dua ibu bapa di sisinya. Indahul kibar, ada dua ibu bapa yang sudah tua. Atau au ahaduhuma, atau salah seorang daripadanya, sama ada mak atau ayahnya. Falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak memasukkan keduanya, anaknya itu, ke dalam syurga. Makna apa dia? Kalau kita ada dua orang tua yang sudah tua, mana mak bapak kita, kita tak jaga dia, kita tak kisah dengan dia, maka orang ini juga binasa. Kerana apa dia? Kalau kita guna bahasa, engkau ni tahu semayang je, kau pandai, kau pandai berzikir, selawat je, mak bapak engkau tak jaga. Nabi kata apa? Kata malaikat Jibril, orang ini binasa. Orang ini binasa, celaka orang ini. Orang ini celaka, binasa. Ini kena jaga tuan-tuan. Akhir sekali, dalam hadis ini Nabi sebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 3. Hak mak bapak nombor 2. Hak berjihad nombor 3. Salat nombor 1. Kerana salat itu ialah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Salat benda besar. Salat dia berkait dengan hak Allah. Bila berkait dengan hak Allah, nombor 1. Rupanya mak bapak menduduki tempat yang kedua selepas daripada solat, selepas daripada hak Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepada kamu bahawa kamu tidak menyembah malaikat Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada dua mak bapak kamu jangan lupa buat baik. Besar tuan-tuan. Hari ini ramai, saya percaya, orang-orang yang masih ada mak bapak yang sudah tua, dia tak kisah mak bapak dia, dia tak kisah. Makan dia, minum dia, hidup dia macam mana, keadaan pakaiannya bagaimana. Dan biasa orang tua ni cerewet lah. Tu susah jaga orang tua ni, sahabat sekalian. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang jauh di langit sana, yang tak tahu hakikat tempat sebenarnya, menerima ibadat solat 5 waktu sehari semalam. Menunjukkan kepada kita bahawa ibadat solat ini satu-satunya ibadat yang tak boleh kita main-main. Dan ibadat solat ini mempunyai syaratnya. Syaratnya yang tertentu. Kena ada kebersihannya, kena ada kesuciannya, kesucian yang zahirnya, kesucian yang batinnya. Ini dalam bab solat kita ni. Sebab solat ialah satu-satunya ibadat yang special. Dia tak macam yang lain. Dia tak macam puasa, dia tak macam zakat, dia tak macam haji, umrah, dia tak macam sedekah dah. Dia special. Dengan tutup auratnya, dengan menghadap kiblatnya, suci zahirnya, suci batinnya. Semuanya duduk dalam perkara mana? Dalam perkara yang berkait dengan soal solat kita. Sahabat sekalian, solat disebut sebagai as-salatu mi'raj kullul mu'min.
Sembahyang itu adalah mi'raj bagi setiap orang yang beriman. Maknanya tiap-tiap hari kita mi'raj pada Allah. As-salatu mi'raj kullul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'raj bagi setiap orang yang beriman. Dan kita ibadat solat ini kerana kita nak ingat kepada Allah. Nak ingat pada Allah. Cara nak ingat pada Allah, semayanglah yang paling besar sekali. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah semayang untuk ingat pada aku. Pada siapa? Allah. Bila kita kata semayanglah ibadat paling besar. Ni dengar baik-baik orang yang tidur tu. Dia ustaz, cikgu sekolah ni, dia nampak anak murid tidur. Walaupun tu tengok ustaz ni saya tak nampak angkat mata pun, kita nampak. Orang tidur tu duduk macam ni, kita nampak lah. Ibadat solat ni sangat special tuan-tuan, sangat special. Kalau kita nak ingat pada Allah, Allah sebut wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah semayang untuk ingat pada aku. Tak ada satu zikir yang paling besar melainkan ialah solat. Dengar baik-baik ni. Tidak ada satu bacaan yang paling baik melainkan kita baca Al-Quran dalam solat. Ini benda besar semua ni. Kalau begitu, tidak boleh sekali-kali kalau kita nak berzikir, kita ganggu orang yang sedang zikir paling besar. Dengar baik-baik. Apa zikir paling besar tadi? Solat. Tuan-tuan wajib ubah segera. Saya dah sebut dulu, jangan ganggu orang yang sedang solat. Jangan ganggu. Jangan ganggu orang yang sedang solat. Solat ini zikir yang paling besar. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah semayang untuk ingat pada aku, kata Allah. Surah apa saya tak ingat ayat tu. Okey. Bacaan Quran yang paling baik ialah bacaan kita dalam solat kita. Tu yang paling baik. Kalau begitu ustaz, kalau ada orang sedang solat, kita nak baca Quran, maka jangan sekali-kali kita angkat suara mengganggu orang yang sedang solat tadi. Sebab orang sedang solat ini, dia sedang berhubung dengan Allah Ta'ala. Awak jangan ganggu dia dengan Allah. Jangan ganggu dia dengan Allah. Jangan ganggu dia dengan Allah. Jangan pakai logik. Jangan pakai ikut-ikut orang. Tu saya tengok, itu ustaz ni elok je ustaz. Dia baca Quran kuat-kuat, orang sedang sembahyang. No. Jangan ikut ustaz. Ikut Rasulullah. Apa maksud ustaz? Kalau orang sedang solat tuan-tuan, jangan angkat suara baca Quran. Tuan-tuan nak baca Fatihah ke, tuan-tuan nak baca ayat kursi ke, jangan angkat suara. Ambil mic ini tuan-tuan, ambil mic ini letak di tepi. Ambil mic ini letak di tepi. Kita nak wirid, ambil mic ini letak di tepi, wirid. Berzikirlah pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita tak pernah nak ambil pengajaran iktibar ini. Kita selalu pergi Mekah, pergi ke Madinah, umrah, segala-galanya. Ambil contoh yang ditunjukkan oleh imam-imam itu. Dalam wiridnya dia tidak bising, dalam wiridnya dia tidak kuat. Maksud apa? Maksudnya sudah kan, jangan ganggu orang yang sedang beribadat kepada Allah. Salat tadi. Sekalipun kita baca Quran, kita kena rendahkan suara kita, jangan kuat. Sekalipun kita sedang wirid, jangan angkat suara kita, sebab kita ganggu orang yang sedang sambung rakaat kedua, rakaat ketiga. Ni kena. Terus pakai logik. Saya rasa tak berdosa ustaz. Kalau itu jawapan, silakan. Sambung teruslah. Buatlah macam biasa.
dan saya tidak nak tanggung dosa di hadapan Allah Ta'ala bila orang sedang solat. Sebab siapa? Solat itu ibadat yang besar. Orang itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Saya dah selesai sikit tajuk solat. Saya nak masuk kepada bahagian Nabi kita SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita malam itu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang ada kepada kita, ada tidak kelayakan kita untuk kita bertemu Allah? Ada tidak kelayakan kita untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada tidak kelayakan kita? Kelayakan inilah yang saya nak kaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ayat yang akhir itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, janganlah dia syirik dalam ibadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Pasal kita sebut nak jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang nak jumpa Tuhannya, ini selalu saya baca ayat ni, liqa'a rabbih, barang siapa nak jumpa Tuhannya. Satu tadi, sesiapa yang berpuasa dia akan bergembira. Gembira yang pertama waktu berbuka. Gembira yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika dia dapat bertemu dengan Tuhannya. Untung orang puasa ni tuan, untung sangat. Kalau dapat tuan-tuan, saya sendiri tuan-tuan usahakan bulan-bulan Rejab ini puasalah. Kalau tidak Isnin Khamis pun dapat hari Khamis jadi dah. Dan yang saya minta mudah-mudahan tuan-tuan anjurkan puasa sunat hari Khamis. Buat ramai-ramai. Jadi saya keluar daripada bilik penginapan ini, tengok-tengok ada lebih kurang dalam kasar-kasar saya kira lah dalam 100 bungkus makanan. Alangkah baiknya orang yang hantar makanan itu, saya tak nampak orang hantar, saya tengok makanannya. Saya angkat gak cium tapi tak tahu apa makanan, tak bukalah. Alangkah baiknya kalau setiap hari Khamis gini tuan-tuan, kita pun masih muda lagi, dah 55 tahun, 60 tahun, elok kita buat puasa sunat hari Khamis. Setuju tak tuan-tuan? Macam tak nak lapar je Haji Hilmi? Tak betul. Jangan ikut orang. Boleh ikut. Di Ittihadiyah Seksyen 9 dah berbulan mereka buat puasa hari Khamis. Tak payah suruh masjid masak, memang dah ada orang tolong sediakan makan. Kadang-kadang makan tah lamb chop ke chicken chop, tak apa nama chop-chop lagi. Kata dia orang lah. Elok. Sebab ni dah bulan Rejab. Nanti masuk bulan Syaban. Bulan Ramadan. Tak boleh pilih lah. Kena puasa lah bulan Ramadan tu. Liqa'i Rabbi. Orang yang berpuasa tadi, dia akan bergembira. Inda liqa'i Rabbi. Kegembiraan yang kedua, dapat jumpa Allah. Bila kita nak jumpa Allah Ta'ala, sahabat-sahabat sekalian, dia hendaklah mengerjakan amal soleh. Saya pasal terus ni, pasal kita dah pernah bincang ni. Dengan maksud amal soleh begini, saya nak sebut, sama ada yang kita buat yang amal yang soleh ini, bila kata amal soleh ini, tuan-tuan dah sedia maklum, berkait dengan ibadat ke, berkait dengan nikah kahwin ke, muamalat ke, jenayah ke, kita kena bersih lah. Saya nak guna bahasa mudah. Kita kena bersih. Bersih mana ni? Bersih zahir. Dalam bab-bab makan minum, kita kena bersih lah. Dalam bab-bab puasa, makan minum. Dalam bab-bab zakat, makan minum. Dalam bab semayang, ni semua zahir belaka. Perkara yang zahir. Kalau kita sebut soal ekonomi, ekonomi kita kena bersih lah. Ekonomi kena bersih. Jangan ekonomi yang kotor. Jangan ekonomi riba. Jangan ekonomi, ekonomi yang disebut sebagai ekonomi rasuah. Jangan ekonomi yang melibatkan diri dengan judi, dengan arak. Jangan. Kena bersih. Kecuali tuan-tuan rasa, ustaz, kita boleh jumpa Tuhan tak kisah.
Kita semayang dah okey ustaz. Cuma bab-bab ekonomi ni kita hantar je lah ustaz, tak kisah. Terpulanglah. Kena bersih. Bersih harta kita daripada benda-benda yang haram. Itu yang zahir kita. Jadi falyamal amalan salihah, segala amal kita yang zahir itu, zahir kita kena bersih. Bersih macam mana? Bersih daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kena bersih. Itu bersih yang zahir. Kita punya ibadat kita punya nikah kahwin kita punya ekonomi kita, muamalah ekonomi, muamalah siasah kita, kena bersih. Kena ambil yang datang daripada Allah, syariat kita. Itu yang zahir kita. Yang batin kita apa dia? Hati kita kena bersih. Jangan ada niat yang lain melainkan kerana Allah. Jangan ada syirik kafir. Wala yusyrik bi'ibadi rabbi ahada. Jangan dia syirik kepada Allah dalam ibadatnya kepada Tuhannya, dalam makan, dalam minum, pakai, semua ibadat. Jangan dia syirik kepada Allah dalam bentuk syirik khafi, riak, menunjuk-nunjuk. Kena jaga. Bukan sahaja dalam bab sembahyang, solat, bahkan dalam bab ekonomi, dalam bab jadi orang politik, bab orang-orang sokan, sama juga. Dia tak boleh menunjuk-nunjuk, tak boleh menunjuk-nunjuk, mencari redha manusia. Dua. Yang ketiganya ialah kena bersih daripada syirik jali. Kena bersih. Jangan ada dalam dirinya itu yang menyebabkan batalnya dia punya akidah dia, batalnya punya keimanan dia. Jadi dua-dua ni, baik dari syirik khafinya dan syirik jalinya, wajib kita bersih. Yang syirik khafi ini membatalkan pahala ibadat kita. Yang syirik jali ini membatalkan semua sekali. Sekali dengan akidah, sekali dengan batal semua sekali. Maka yang nak jumpa Allah Ta'ala mestilah dalam keadaan bersih. Bersih mana? Bersih zahirnya dan juga batinnya. Sahabat sekalian, maka disitulah kewajipan kepada kita, sesiapa yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kena bersih diri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia layak bertemu dengan Allah. Kerana apa dia? Dia sudah termasuk di kalangan yang disebut sebagai abdun. Atas ni. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Nabi kita Muhammad, dia layak jadi hamba. Dia tak sebut Subhanalladzi asra bi Muhammadin, Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Bukan nama itu. Tapi status dia sebagai hamba tu ada kelayakan. Tapi kalau dalam diri kita sebagai hamba Allah, dalam diri kita ni ada misqala dzarratin min kib, ada satu zarah yang kecil daripada kesombongan, kita tak layak masuk syurga Allah. Hai, besar Syekh. Dalam diri kita ada benda kecil, misqala dzarratin minar riya, ada sikit je sebesar biji zarah yang kecil daripada riya, kita pun tak layak masuk syurga Allah Ta'ala juga. Jadi sangat penting yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala, dan memang kita nak jumpa Allah, pastikan kita bersih dari segi zahir kita. Makan kita bersih, minum kita bersih, pakaian kita bersih, harta benda kita bersih, politik kita bersih, ekonomi kita bersih. Itu kebersihan zahir. Kalau harta kita tak bersih daripada yang haram, macam mana kita nak masuk syurga Allah? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging yang tidak bersih daripada sumber-sumber yang haram, fannaru awla bih, nerakalah tempatnya. Tapi hari ini orang tak kisah, bab-bab kita tak kisah. Orang-orang yang berkuasa, yang memerintah, dia tak kisah, dia cekik rakyat dia tak kisah. Keluar isu GST macam-macam timur. Orang pun tanya pasal apa keluar GST dulu, baru majlis fatwa tukang bercakap. Patutnya sebelum buat tanya majlis fatwa.
Tapi majlis fatwa bukan beri fatwa, entah mengapa nak panggil. Tuan-tuan guna istilah sendirilah, saya pun bukan ahli majlis fatwa. Mengkonfirmkannya, mengsahkannya setelah benda itu dilaksanakannya. Macam mana kita nak jawab depan Allah kalau betul apa yang dibahaskan oleh setengah para ulama dan para mufti, bahawa dalam Islam yang diwajibkan itu ialah zakat, dikenakan zakat tapi tidak cukai. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Nak jawab depan Allah. Mufti wilayah jawab dengan cukup cermat, dia jawab bagus. Saya baca sikit. Dia dah tak sebut kata cukai itu haram, tapi dia sebut dulu yang lain. Bagaimana kedudukan orang Islam dalam bab zakat. Dr. Muhammad Maksud Ramli, Mufti Perlis pun sama juga menyebut soal ini. Tapi berapa orang yang nak ambil berat supaya soal cukai ini dilihat balik kepada orang Islam? Kena tengok balik. Bagaimana pula dalam keadaan rakyat yang hidup susah, payah, bebanan yang teruk, maka dikenakan cukai lagi. Bukannya 2,5% macam zakat yang saya sebut bulan lepas. Dia kena berapa? 2,5 campur 2,5, 5. Campur lagi 1, 6. Tapi dah orang tak kisah, tak kisah. Tak apalah, harta kita tak bersih soal bab-bab ni, tak kisah. Jadi orang yang solat ini, macam mana solat dia nak diterima oleh Allah? Macam mana solat nak diterima oleh Allah kalau solatnya itu ialah solat yang tidak bersih? Tak bersih macam mana? Tidak bersih daripada sumber-sumber yang haram yang masuk dalam dirinya. Macam mana masuk syurga Allah? Hadis saya baca dulu. Seorang lelaki yang berjalan jauh, kusuk masai rambutnya, kemudian kata, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nabi kata, malbasu haram, wa syarabu haram, wa ta'amur haram, wa mashrabu haram. Makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia disuapkan dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu lah. Lalu bagaimana Allah nak perkenankan dia punya doanya? Salat maknanya doa. Bahasanya salat maknanya pujian, zikir, ingat pada Allah. Macam mana Tuhan nak terima doa kita, nak terima salat kita? Kita makan yang haram. Dan negeri ini kekal dengan benda yang haram, dengan judi yang haram, dengan arak yang haram. Jadi kita sahabat-sahabat sekalian duk bercakap tajuk Isra' Mi'raj ni. Seronok masing-masing dengar. Sekarang tak ada dah main Isra' Mi'raj. Kuliah ceramah perdana pula dah sekarang. Perdana pula dah. Pasal nampaknya orang tak dengar sangat. Ceramah perdana Isra' Mi'raj. Dia bercakap tajuk apa dia? Tajuk kita nak bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak jumpa Allah Ta'ala? Dalam keadaan harta benda yang haram, sumber-sumber rezeki yang haram. Bila lagi nak ubah pada sistem ekonomi Islam? Bila lagi nak mengharamkan disko kelab malam? Bila lagi? Selangor kena mengorak langkah. Nak tunggu penggal lagi? Ke nak tunggu dipenggalnya leher kita oleh Allah? Maksudnya kita mati. Jangan main-main tuan-tuan, saya tak nak tanggung dosa ni. Bila lagi nak selesai ni? Sumber-sumber rezeki yang haram ini. Memang dua-dua tu rezeki. Dalam hadis sebut rezeki ni dua, halal, haraman. Memang dua-dua daripada Allah. Dia ustaz rezeki. Orang Melayu kita kan rezeki halal je. Hak haram pun rezeki dari Allah Ta'ala juga. Dua-dua dari Allah. Tapi kita pilihlah. Lalu bagaimana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sumber-sumber yang haram, yang tak bersih daripada yang masuk dalam diri kita? Hak yang dalam diri kita pula ini ialah dari segi sifat tadilah. Kalau kata riak, menunjuk-nunjuk sebagainya, tak bersihlah diri kita, wala'iyahzubillah. Maka sahabat sekalian, kita yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
kita kena pastikan perjalanan kita ini ialah merupakan perjalanan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hidup di dunia ini ialah perjalanan kita nak bertemu dengan Allah. Kita tak nak lari ni, ujian ni pasti akan datang. Di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, ni. Ini semua adalah jalan-jalan yang tidak membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang tak membawa ke syurga Allah taala. Yang nak bawa kita ke syurga Allah taala satu je. Macam yang tuan-tuan duk baca dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Satu je jalan tu. Kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi baca ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqima. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu menurutnya jalan yang satu ini. Hak betul satu je. Hak banyak lagi. Wala tattabi'us subul, janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, nanti kamu akan dicerai-beraikan dari jalan Allah yang satu. Maka kita tak dapatlah nak menuju ke syurga Allah. Kerana jalan yang kita lalui itu tidak siratan mustaqimah, tidak jalan lurus. Jalan yang iwaja, ni semua iwaja. Jalan yang tidak lurus, walaupun ke hadapan. Jalan yang lurus satu je. Ini jalan yang lurus. Dan kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Suka ke tak suka, itulah jalan yang kita kena lalui. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Satu je jalan ini. As-sirat, satu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Di sinilah apa yang disebut oleh almarhum Tuan Guru Tok Guru ni Abdul Aziz. Dia kata apa? Jalan yang kita nak lalui ini, itulah jalannya. Tuan-tuan baca di bawah ni. Rasul-rasul sebelum kita telah melaluinya, maka kita juga harus melaluinya. Maksud harus di sini ialah kita wajib lalu jalan itu. Kalau tuan-tuan baca kitab, dia kata yajuz bukan dengan makna harus. Yajuz dengan makna wajib kepada kita melaksanakan benda itu. Jika Allah ingin memenangkan agamanya, nescaya teramatlah mudah. Tetapi mengapa dakwah menyampaikan Islam itu banyak dan panjang sekali melalui jalan berliku? Susahnya, payahnya lah. Bilalah nak menang ni, ya, majoriti pun 15,000. Nampak? Tak nampak tak apalah, nak macam mana. Tu negeri tempat yang kami duk jagalah. Bilalah nak menang ustaz ni. Orang asal pun ada 5,000 ustaz. Saya tak nampak. Susahnya macam-macam lah. Menyampaikan dakwah ni susah, payah. Ya Allah, ya Tuhan. Banyak halangan, banyak rentangan. Kan malam Isra' itu ada pokok yang kait yang lalu, Tentu sekali yang mengait ni orang yang ada kuasa, ada kegagahan dia. Bila Nabi tanya tu siapa? Itulah orang yang menghalang manusia nak melakukan kebaikan, nak menyampaikan dakwah. Ini. Kena sabar. Orang yang duduk dalam jalan perjuangan ini susah dari segi harta benda, kekayaan, kesenangan, dan juga susah dari segi pangkat kedudukan.
Malam Nabi kita diisrakan itu ditunjukkan. Macam mana orang yang bergeloma dengan harta benda yang haram. Orang yang tak keluar zakat, orang yang makan riba. Kan malam itu juga ditunjukkan. Bagaimana pula malam itu ditunjukkan orang yang berkuasa, yang jahat, yang khianat kepada seorang wanita dan juga anak-anaknya dan suaminya. Itu masih tahu. Itu bukan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita betul. Maka sahabat sekalian, jalan dakwah ni susah payah. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk mengangkat darjat para pendakwah dan pejuang agamanya. Allah nak beri pahala banyak kepada kita. Allah nak angkat kedudukan kita. Ya. Sama ada berakhir dengan menemui kemenangan. Imma siyadah, sama ada kita menang, siyadah, kita memimpin, memerintah, awis syahadah, ataupun kita kalah, tak menang, dan tapi kita syahadah, mati syahid. Akhir zaman, sesiapa yang menghidupkan sunnahku inda fasadi ummati, di saat umat aku rasak, maka baginya 100 pahala orang mati syahid. Orang dah tak kisah dengan Islam sekarang. Orang tak kisah. Orang cari makan, memenuhi temolok masing-masing. Islam dia tak kisah. Jihad, perjuangan dia tak kisah. Kita hidupkan sunnah Nabi ini. Hidupkan sunnah. Sunnah apa dia? Sunnah menegakkan agama peraturan Allah. Rasul-rasul sebelum kita telah melaluinya, maka kita juga harus melaluinya. Jadi jalan ini dah ada yang lalu. Siapa yang lalu, jangan buat trek baru, jangan buat jalan baru, jangan duk fikir masuk syurga cara mudah. Jalan itu telah dilalui oleh mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang pernah kita baca ayat di sini? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Nabi-nabi, para siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid yang berjuang, wassalihin, orang-orang yang saleh. Paling tidak salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Dalam solat kita, selamat sejahtera ke atas kami. Kami ni siapa dia? Nabi-nabi dan rasul-rasul yang Rasulullah tinggalkan dia di Masjidul Aqsa. Nah, kami di situ. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Yang ni mudah-mudahan termasuk kita lah. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Di mana? Ni di syurga. Ialah jadi teman rapat kita waktu kita hidup di dunia ini. Orang inilah yang kita nak ambil contoh. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, dan jalan itulah jalan yang kita nak ikut. Senang ke, susah ke, cepat ke, lambat ke, dekat ke, jauh ke, kita tak ada pilihan, melainkan kita kena ikut jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, akhirnya kita dah tahu tadi, kalau kita nak merebut kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita nak rebut apa nama tadi, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat sekalian, kita kena mau tak mau kena jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Kena jadi orang yang dekat dengan Allah taala. Dan yang
yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, sebelum kita nak jumpa Allah Ta'ala, yang pertama sekali ialah as-salatu ala waqtiha. Itu nombor satu, semayang. Dua, hubungan kita dengan mak bapak kita. Yang ketiga, Nabi tak tinggal al-jihad fi sabilillah. Jadi suka ke tak suka, jalan yang kita nak lalui ini ialah kita wajib berjihad. Saya nak terus ke yang ketiga, kerana nak tutup tajuk ini. Yang ketiga mana? Yang ketiga berkait dengan soal jihad. Al-jihad fi sabilillah, amalan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Selepas solat, di awal ikut waktunya, kemudian berbakti pada mak bapak kita sendiri, kemudian yang ketiga jihad. Mana mungkin jalan yang kita nak lalui tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka, nabi-nabi, rasul-rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang kau murkai dan jalan orang sesat. Sama ada Yahudi Nasara dan yang sama waktu dengan Yahudi dan Nasara. Mana susah kita? Amerika akan marah kita, England akan marah kita, Perancis akan marah kita. Mana kita bercakap soal besar, besar. Orang tidak akan berdiam diri kalau kita nak jadi baik. Engkau nak semayang-semayanglah, silakan. Semayang kita semayang macam mana semayang kita tu? Saya duk bimbang semayang kita tu semayang yang tidak ada kaitan dengan jihad, dengan kesungguhan kita. Kerana Nabi SAW sebut dalam sepotong hadisnya, Nabi kata apa? Dalam sepotong hadisnya, ni saya potong filem ni. Itu pun sempat tuan tidur ya. Bukan semua, seorang dua. Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Ini sembahyang yang dikehendaki oleh Allah. Tonggak urusan agama adalah Islam. Apa-apa nak buat, ambil Islam. Islam yang ada akidah, kepercayaan, dan Islam yang ada syariat. Wa amuduhu salah, tiang utamanya ialah salat, sembahyang. Sembahyang itu tujuannya nak ingat pada Allah. Sembahyang itu pula kena bersih zahirnya dan batinnya. Orang yang sembahyang pula sedapat-dapatnya sembahyang berjamaah pula. Yang sembahyang berjamaah pula, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atu zakah wa. Nah, mana pula ayat pergi tadi? Orang yang semayang pula bukan sahaja dia mengimarahkan rumah Allah Ta'ala tadi, bahkan dia beriman dengan Allah, hari akhirat, dia tunaikan solat, kemudian dia dia tunaikan zakat. Ada lagi satu, walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitan tu. Kaitan kalau betul kau semayang, kau betul mengimarahkan surah masjid, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang mengimarahkan masjid, yang memakmurkan masjid, yang menghidupkan masjid, bukan saja dengan salat berjamaahnya, dengan segala perkara dalam masjid itu, maka orang itu walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan kepada Allah. Betul hadis ni. Tonggak urusan agama ialah Islam, tiang utamanya ialah salat, sedangkan puncaknya wadhirwatus sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Allahu akbar. Syekh, betul sangatlah, sangat betul dah. Kalau begitu, kita pada malam ini tak boleh pisahkan di antara kita menyebut soal
kita nak bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka mau tak mau orang yang nak bertemu dengan Allah taala ini, dia tidak boleh pisah dengan soal menjadi manusia yang berjuang di jalan Allah. Dia tak boleh pisah. Tak mungkin tuan-tuan jadi orang yang semayang, berzikir, baca Quran, berpuasa, tapi tak nak berjihad di jalan Allah. Kerana contohnya yang terakhir, sahabat-sahabat Rasulullah inilah contoh kita. Mereka inilah manusia-manusia yang berjihad di jalan Allah, manusia yang benar keimanannya, as-siddiqin, sahabat Rasulullah, asy-syuhada, yang mati syahid, sahabat Rasulullah, as-salihin, yang soleh-soleh, juga sahabat Rasulullah. Mereka inilah yang kita sebut generasi awal Islam dulu. Akhir, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar, mereka itu radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka, wa radu anhu, mereka redha pada Allah, barulah layak jumpa Allah. Wa adda lahum jannat, disediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada. Dzalikal fawz, itulah kemenangan yang besar, yakni kemenangan di akhirat, bukannya kemenangan di dunia. Jadi sahabat sekalian, tak adalah satu jalan untuk kita lalui, melainkan jalan ini telah dilalui oleh sahabat-sahabat, oleh Nabi sendiri, sahabat Rasulullah. Dan kalau kita nak juga redha Allah, kita mahu juga syurga Allah, kita kena menempatkan diri kita untuk yang ni. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka biihsan, dengan kebaikan iman dan taat, kita pun akan dapat sama juga insya-Allah. Ya sahabat sekalian, waktu kita hidup, jangan duk kisah sangat orang nak kata pada kita. Jangan kisah sangat. Kita selalu sangat duk tanya nanti apa orang kata, tak usah fikir sangat orang kata. Kita duk bimbang apa nanti Allah kata kepada kita. Jadi marilah pada malam ini, saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian mengambil sedikit ibrah pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj, solat dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam peristiwa, bila peristiwa kedua yang Nabi lihat, betul-betul peristiwa syahidnya seorang wanita kerana mempertahankan Islam. Itu semangat untuk kita lah. Orang perempuan berani sanggup mati syahid, lawan pula Firaun, dia tukar sikatnya, tapi dia sangat berani dengan iman dia kepada Allah, akhirnya mati syahid. Maka berbahagialah siapa dia? Tukar sikat Firaun, dan berbahagialah Asia, isteri kepada Firaun, yang akhirnya beriman kepada Allah, akhirnya hidupnya susah kerana dia beriman kepada Allah. Ambillah contoh cerita Isra', orang yang disebut confirm ahli syurga itu. Ambil contoh itu. Jadi waktu sudah hampir pukul 9, kita berhenti sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan jumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang lain berkaitan dengan seharian hidup kita. Di belakang sana dalam